And saya tak tahu, saya rasa Tuan pun perasan lah. Macam tadi saya dengar Tuan sebut 2 perkataan yang membuatkan saya ingat pada Tuan main novel. Yang pertama tadi Tuan cakap bila kita sabar tu ingatkan pada saya Laksamana Sunan lah. Ya, Dan betul. juga Tuan cakap insya-Allah pun benda yang sama juga Laksamana Sunan juga kan. InsyaAllah. Hidup hidup tu insya-Allah. Hidup insya-Allah, mati itu pasti. Besok kita tak tahu kita hidup lagi. InsyaAllah. Hari ini macam mana sehat? InsyaAllah sehat. Hidup lagi engkau, kita insya-Allah hidup. Tapi perlahan bila kita sambut birthday kan, kita menghampiri pada kematian. Kita kalau orang yang sedar benda tu, patutnya sedih kan time dia kan. And boleh saya tahu macam bila Tuan beralih daripada penyampai radio ke berita tu, masa zaman penyampai radio ni adakah tadi dah glamour lah, orang dah kenal? Saya cuba untuk glamour. Di Sabah. Tapi tak dapat glamour tu. Bila saya tulis novel, alhamdulillah famous pula. Apa yang buatkan Tuan nak cuba untuk glamour time tu? Ingin dikenali, ingin popular. Dulu susah kalau nak popular. Jadi saya sangka saya penyampai radio yang hebat lah. Tapi rupanya tidak. Kan kalau kita kejar dunia, akhirat akan menjauh. Tapi apabila kita kejar akhirat, dunia akan ikut follow kita. InsyaAllah. Itulah yang saya cuba terapkan. Dan yang penting dalam karya-karya saya, sungguh pun banyak pembunuhan. Tapi dakwah itu mesti ada. Dakwah yang ringan-ringan. Sebab ada baru-baru ni, ada editor dari Karangkraf hantar satu Facebook dia kata. Dia kata makcik dia gara-gara Laksamana Sunan masuk Islam. Uish. Ya? Dia tanya kenapa? Pasal Laksamana Sunan tu sabar, apapun apa semua. Laksamana Sunan tu, saya bentuk watak dia tu cuba meneladani Rasulullah, tapi tidak sehebat Rasulullah lah. Tapi ialah untuk berbuat baik apa semua. Dalam dunia ni apa yang paling susah? Sabarlah. Yang paling senang? Marah. Kan? Cakap sabarlah. Oh. Kalau seorang tu kena musibah, sabarlah. Tapi cuba kena pada kita. Boleh sabar atau tidak? Yang paling senang cakap sabar, yang paling susah untuk sabar. Tapi kalau sabar itu ada, insya-Allah. So kalau macam ada orang kena musibah kan, Tuan recommend macam mana cara untuk cakap dia? Sabarlah. Oh, cakap juga. Sabarlah. Cakap je lah, sabar juga. Sebab saya pun boleh buat apa. Saya tak mampu sebab macam saya pun kalau saya menulis, saya kena munajat tau. Maksudnya macam saya meminta pada Allah tau. Tolong berikan aku idea yang baik, idea yang boleh melorongkan jalan kepadamu, idea yang boleh membuatkan orang sabar, apa semua. Jadi itu dakwah dalam penulisan saya. Yang paling senang, contohnya lah, kalau Laksamana Sunan, dia tengok matahari dah tergelincir. Jom, macam mari kita solat zuhur, itu sudah cukup. Tak perlulah qala Rasulullah solat itu wajib apa semua, tak. Jadi orang tak mau mendengar kita berkhutbah. Orang mau kita bersantai. Tengok contoh, jadikan sebagai contoh. Rasulullah banyak mempamerkan contoh kan. Dan itu yang memberi kesan dalam kan. Bila baca sirah apa semua, dia kena ejek, dia kena maki, dia kena ludah. Rasulullah diam, saya senyum. Akhirnya orang terpikat kepada akhlak Rasulullah. Masuk Islam. Baru ni saya ada berpodcast dengan Prof. Ridwanti. Dia masuk Islam di usia muda lah, sebagai orang Cina di Malaysia. Dan dia cakap dengan saya, one of the main reason sebagai orang Cina kebanyakannya kat Malaysia ni antara bangsa yang susah nak masuk Islam, walaupun di Malaysia, adalah sebab diorang tengok contoh orang Melayu pun tak meyakinkan diorang lah. Dia macam, ialah bukan tahap saya lah untuk ulas kan. Tapi kita pun tak menunjukkan contoh kan. Sebab kita kurang bersyukur kita lahir dalam Islam. Cuba kita bersyukur kita lahir dalam Islam. Cuba kalau kita lahir dari agama lain, tentu payah, susah apa semua. Jadi saya
mengenengahkan mesej-mesej ini dalam bentuk novel. Jadi itulah sistem pembujukan saya secara psikologi. Bila tuan beralih kepada berita, adakah itu fasa banyak berhadapan dengan jenayah tuan? Saya selalu cover jenayah. Saya semua cover dulu. Jenayah, PM, TPM, apa lagi? Masuk PM tu, PM punya Perdana Menteri. Yalah, maksudnya berita yang negatif ke macam mana? Negatif tak. Kita media kerajaan. Kita ada editor. Faham. Walaupun kita panjang lebar panjang lebar mengulas benda tu, sampai editor dia potong. Kita media kerajaan mesti pro kepada kerajaan. Faham ya, RTM kan. And then bila tuan dah dekat situ, tuan start tulis 1990, tapi start buku pertama publish 1995. Itu dengan Karangcraft ke belum lagi? Itu dengan Dewan Bahasa. Dewan Bahasa dulu. Macam boleh berjaya meyakinkan diorang untuk tulis buku? Tak ada meyakinkan, cuma rezeki lah Allah Ta'ala. Saya pun tak tahu ada bakat, tapi Allah yang bagi kan. Orang nilai pada tulisan. Waktu itu di Dewan Bahasa Pustaka Sabah, dia kata, siapa penulis ni? Siapa? Saya tak pernah dengar nama ni, tapi dia punya tulisan Alhamdulillah kan. Kata, dapat nombor 2. Jadi ada kawan sekolah saya yang bertugas sana, mungkin dah pencen dah sekarang. Japar Rungki, dia pun call saya. Dia kata, bos, dia kata, Sabahan kan biasa, bos, dapat nombor 2. Macam mana tahu? Dia kata, saya dalam panel. Okay, Alhamdulillah. Itu sebagai pencetus semangat saya lah, pembakar semangat saya lah. So, Dewan Bahasa yang sama organize pertandingan tu? Pertandingan tu. So dulu siapa lagi? Dewan Bahasa Pustaka lah yang banyak menganjurkan apa ini apa semua. Rasanya ada monopolis Dewan Bahasa lah. Tapi lepas tu muncul Karangcraft, muncul sekarang penerbitan sendiri pun muncul apa semua. Dan diorang yang banyak menerbit buku juga maksudnya Dewan Bahasa? Ya banyak sangat. Dia kerajaan ke Dewan Bahasa ke? Kerajaan. Semi kerajaan lah. Okay. So maksudnya pertandingan tu macam untuk mencari penulis baru lah? Macam tak tu juga. Penulis lama pun masuk juga. Itu yang diorang heran. Macam dapat nombor 2. Siapa penulis ni? Dia beli kalahkan penulis yang waktu itu kira otai lah apa semua. Dan pada tahun 2000 saya menang Sako. Sako yang kedua. Setakat ini hanya Sako ada 3 saja. Sako pertama, Sako kedua saya dah menang, dan Sako ketiga. Lepas tu tak ada dengar Sako lagi. Sebab dia terbitan utusan Malaysia kan. Utusan Melayu lah. Tu untuk apa dia punya visi dia buat? Dia hadiah Sako ni, hadiah berprestij di Malaysia. Jadi bila saya menang Sako, itulah yang boom nama saya, Alhamdulillah. Okay. So yang 1995 tu buku pertama tu itu peringkat negeri. Ini peringkat kebangsaan. Dan yang 1995 tu masa tu menerbitkan tuan, buku pertama tu buku apa? Igawan Maut. Adakah masih menjual sampai sekarang buku tersebut? Rasanya masih lagi, tapi Ramai FC tahulah. Ramai FC tahulah, semua orang ada. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke Pelasia, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%.
And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration public gold dan juga kartun Inside Out, korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak, nenek-nenek kita suruh invest dalam emas lah. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.